Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program E-Belajar Mata Pelajaran Biologi tingkatan 4, bab 5, Metabolisme dan Enzim. Okay, pada kali ini kita akan mempelajari bersama-sama dengan saya, Cikgu Nurhafizah binti Bacut dari SMKA Tun Perak, Jasim Melaka. Standard kandungan yang kita akan pelajari ialah 5.1 tajuk metabolisme. Okay, dalam tajuk ini, standard pembelajaran 5.1.1 mendefinisikan metabolisme, 5.1.2 menyatakan jenis metabolisme dalam sel iaitu anabolisme dan juga katabolisme. Okay, apakah maksud metabolisme? Adakah pelajar-pelajar semua pernah mendengar kataan metabolisme? Jadi apakah maksud metabolisme? Metabolisme ialah semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup melibatkan penukaran makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP dan juga melibatkan pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik. Jadi, apakah jenis-jenis metabolisme? Adakah kamu semua pernah tahu metabolisme ini ada beberapa jenis? Oh, tak tahu. Okey, jadi hari ini saya akan terangkan jenis-jenis metabolisme. Yang pertama ialah katabolisme, manakala yang kedua ialah anabolisme. Okay. Apakah itu katabolisme dan anabolisme? Saya akan terangkan dalam slide yang seterusnya. Yang pertama, katabolisme. Apakah maksud katabolisme? Katabolisme ialah proses penguraian bahan daripada daripada bentuk kompleks, bentuk yang besar, sangat besar, kepada bentuk yang ringkas. Okay, jadi saya tunjukkan dalam gambar raja ini. Okay, ini adalah bentuk yang kompleks, satu bentuk yang sangat besar, kemudian diuraikan, mengalami proses penguraian kepada bentuk yang ringkas. Okay, jadi gambarnya lebih kecil. Okay, hasilnya ataupun produknya lebih kecil. Okay, sebagai contoh, proses penguraian glukosa semasa proses respirasi sel. Okay, proses respirasi sel yang mana proses tersebut akan menghasilkan tenaga. Yang kedua iaitu anabolisme. Okay, anabolisme ialah proses sintesis molekul kompleks daripada bentuk yang ringkas. Okay, sintesis. Okay, apa itu sintesis? Okay, contohnya begini. Okay, ini adalah bentuk yang ringkas. Okay, dia disintesiskan kepada satu bentuk yang kompleks. Okay, jadi gambarnya yang seterusnya ialah gambar yang lebih besar. Okey, sebagai contoh penghasilan glukosa semasa proses fotosintesis. Okey, glukosa yang dihasilkan semasa proses sintesis adalah mengalami proses anabolisme. Metabolisme ini kita boleh ringkaskan dengan menggunakan gambar raja begini. Okey, satu bahan yang kompleks. Ya, apabila ia diuraikan kepada bentuk yang ringkas, okay, ini kita panggil dia sebagai katabolisme. Tetapi sekiranya bentuk yang ringkas, okay, membentuk satu bentuk yang kompleks, ini pula kita panggil dia sebagai anabolisme. Jadi saya harap pelajar-pelajar boleh faham dengan menggunakan gambar raja ini, okay, katabolisme dan juga anabolisme. Soalan. Okay, soalan yang pertama, apakah maksud metabolisme? Jadi kalau pelajar-pelajar boleh jawab, tuliskan jawapan kamu di dalam buku nota ataupun buku latihan sebagai pengukuhan. Apakah maksud metabolisme? Yang kedua, terangkan maksud anabolisme. Terangkan maksud anabolisme. Dan yang ketiga, terangkan maksud katabolisme. Jadi kalau pelajar-pelajar dapat menjawab semua soalan-soalan ini dengan betul, jadi kamu yang besar, okay, saya berikan. Okay, baik.
Jadi pastikan semua pelajar-pelajar dapat menjawab semua soalan ini, okey, dengan betul lah. Okey. Jadi penerangan kita pada kali ini. Okay, terima kasih banyak-banyak ditujukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Melaka serta guru-guru biologi Negeri Melaka. Jadi jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.